Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazli daripada Ikmal, Tangkak. Saya kat sini bertujuan untuk berkongsi ilmu dengan rakan-rakan berkaitan penyelenggaraan alatan dan juga radar-radar makmal. Untuk pengetahuan rakan-rakan, khusus kita pada kali ini adalah atas arahan pihak JPNJ bagi menggantikan kursus amali sains yang sepatutnya dilaksanakan pada bulan Jun untuk rakan-rakan pembantu makmal yang akan bertugas pada peperiksaan amali SPM yang akan datang. Disebabkan kali ini kursus dijalankan secara maya, maka kita buka penyertaan kepada semua pembantu makmal. Okey. Saya akan meneruskan lagi penerangan mengenai mikroskop yang ada kat sebelah saya ni. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, mikroskop ini selalu kita gunakan dalam makmal untuk buat uji kaji, terutamanya biologi dan juga sains. Okey, kita tahu mikroskop ini ada part-part, ada bahagian-bahagian yang penting yang perlu kita selenggarakan. Okey, kita benarkan dulu mikroskop ini. Ya, ini lensa mata. Ini badan dia. Ini lensa optik, pentas, pelaras pentas. Dan ini pun sama juga pelaras pentas. Ini mentol, kanta mentol dan juga mentol di bawah ni. Dan kita terdapat juga macam yang model yang ini, kita mempunyai satu lagi fuse. Okey. Seterusnya, ingin memperkenalkan alatan-alatan ataupun keperluan yang kita perlukan untuk membuat penyelenggaraan mikroskop. Kita perlukan pertama ni, apa namanya ni, air blower pump. Ini biasa orang gunakan untuk kamera-kamera yang bersihkan kamera, yang ada cameraman, dia ada gunakan ni jugalah selain daripada gunakan untuk mikroskop. Sebab dia tak ada apa kata, kalau macam kita tiup, kita akan mengeluarkan wap, tapi dia tak ada wap. Okey, lagi satu kita perlukan ni penyepit, pencuci lensa, ataupun daripada ni kita boleh gunakan alkohol, ataupun kita boleh gunakan pencuci kaca mata yang kita ada boleh beli dekat kedai. Harga pun harga dalam agaran dalam bawah dalam RM10. Dia senang, picit dan kita terus gosok gunakan kain lah. Kita perlukan juga ni namanya kertas lensa untuk membersihkan kanta ataupun lensa lah. Selain daripada ni, kita boleh gunakan kain kain yang kita buat lap cermin mata. Itu kain tu lembut, dia tidak mencalakan permukaan kaca, mana-mana kaca lah. Lagi satu, kita perlukan alatan lain. Selain daripada ni, kita perlukan alatan lain. Ni dia. Peralatan ni memang lengkap lah. Ini peralatan memang beli, tapi kita tak semualah kita gunakan barang ni semua. Kita hanya perlukan peralatan macam mikroskop ni, kita perlukan yang kecil lah macam ni. Ini peralatan screwdriver yang kecil lah, dia special. Screwdriver, plier, gunting. Ni kalau tak payahlah, ini untuk melukang. Okey, ini yang kita perlukan lah untuk buat penyelenggaraan lah sedikit ni. Okey, seterusnya, langkah pertama yang kita perlu buat, kita ambil screwdriver yang bersesuaian, berukuran. Kat sini kita ada pelbagai saiz lah, pelbagai saiz. Kita hanya perlukan saiz yang sesuai dengan skru ni.
skru yang ada dekat mikroskop ni. Tengok pada bawah, sebelah bawah ni, kita mempunyai satu skru kecil. Kita perlukan screwdriver yang kecil lah untuk membuka bahagian lensa mata ni untuk dibersihkan. Pertama kita perlu buka macam ni. Kita buka dia. Yang ada skru kecil jangan lupa, jangan tak buka, nanti kang kalau cabut. Okey. Lepas tu kita buka. Kita buka. Kita tengok sini. Kantar mata. Kita pusingkan. Di belakang ni kita boleh buka. Boleh buka. Dia nampak. Berhati-hati ni ada dua. Satu kantar kat sini, satu kantar kat sini. Dan kantar yang kat sini ada mempunyai jarum. Jarum, namanya jarum penunjuk. Jarum penunjuk kat sini. Okey, kita akan bersihkan. Kita gunakan ni, kertas lensa. Kita buat macam ni. Kita lipat, kita sepit dengan penyepit. Kita pusingkan dia. Pusingkan dia. Pusingkan dia. Okey. Sebelum tu saya terlupa. Pencuci lensa ni kita perlu tuang dulu dalam bika. Mana yang tak ada pencuci lensa untuk cermin mata tu, kita boleh gunakan alkohol. Ini saya pencuci lensa khas. Memang set daripada mikroskop ni lah saya dapat. Kalau tak ada, kita boleh pakai yang biasa punya, yang cermin mata punya tu, yang ada kedai ada jual tu, 3 dalam RM8 ke RM10. Kita ambil, buat macam ni, kita bersihkan. Di sekeliling ni, depan dia memang biasa memang berabuk lah. Ini lagi cuti dah lama ni memang banyak berabuk. Belah dalam pun sama. Dalam dia kita boleh bersihkan. Okay, tengok dah bersih. Sebenarnya saya boleh buka dalam ni, tapi nanti terlalu detail sangat, susah. Lepas kita ambil ini pula. Dia bersihkan. Kita bersihkan macam ni. Terlalu detail pun nanti mana yang tak biasa dia akan menjadi masalah juga. Dia bersih Okey. Bila dah bersih, kita pasang balik. Pasang semula, pusingkan. Pusingkan. Okay. Kita pasang semula kat sini. Pasang semula. Mesti semua akan tanya, apa fungsi dia sebenarnya ni? Sebenarnya ni fungsi dia, kalau ada habuk, kita buat macam ni. Sekiranya masih ada habuk lagi, kita jangan tiup. Kalau tiup, angin yang kita tiup tu akan mengeluarkan satu macam kelembapan. Akan buat kelembapan. Jadi tak elok lah. Nanti kena lap balik semula. Kalau pakai ni dia okey, dia akan bersih lah. Okay. Langkah seterusnya kita akan buka yang sini dulu. Bahagian ni kita boleh buka. Guna screwdriver yang saiz yang sama juga, yang lain lah, yang bersesuaian lah. Kita buka macam ni. Dia ada 3 skru kat sini. Depan, tengah, belakang ni. Dengan di sini. Kita pusingkan dia kat sini. Kita buka. Okey. Kita tengok bahagian dalam dia. Letak sini. Ni kita buat. Kat sini terdapat satu prisma. Prisma kat sini. Nampak tak dia berabuk? Okey. Nampak pusing. Tu. Nampak kan dia berabuk kan? Kita guna benda yang sama. Dia tak hilang kan? Okay. Bersihkan. Kita bersihkan. Kawasan ni memang orang jarang buka, tapi tetap berabuk juga. Macam mana pun dia tetap akan berabuk. Ni tepi-tepi ni kita bersihkan.
Okey, bahagian sini pun saya boleh buka ni. Ni saya boleh buka, tapi ambil masa sikit lah. Masa pun tak lama sangat. Tapi tengok benda ni masih elok lagi, tak perlulah. Tak perlu dibuka sebab dia tengok pun dalam pun tak berapa kotor sangat. Ingatan jangan sentuh jari kita dekat bahagian sini sebab nanti ada kesan cap jari. Contoh kat sini kita akan ada cap jari. Jadi elakkan dari menggunakan jari direct dekat sini. Kita kena bersihkan balik semula. Nanti kalau tak kita sampai bila-bila asyik bersihkan benda yang sama je. Tak bersih-bersih nanti Kang ada cap jari. Ada je nampak benda-benda yang tak sedap lah, tak seronok dipandang. Okey. Ni bila kita dah bersihkan semua, dah rata, dah bersih, kita pasang balik semula. Letak ni function dia. Lagi satu function skru ni pun perlu juga ni. Kena ketatkan juga. Kalau tak nanti dia longgar. Ketat biar sama. Nanti kedudukan dia pun biar sama. Okey. Ini untuk bahagian ni. Bahagian luaran saya tak buat lagi kan. Tak bersihkan lagi. Okay, kita akan bersihkan bahagian luaran dia. Kertas sisi sama. Macam ni bahagian luaran dia. Kita gunakan scissor ni. Okey. Bersihkan. Ini bahagian luaran dia lah. Bila pakai maya ni, kita buat rakaman macam ni pun sebenarnya tak seronok. Depan-depan kita lagi seronok buat. Sebab lepas ni kita boleh test. Masalahnya maya ni tak boleh test, saya seorang je boleh test. Awak semua dapat tengok je lagi jauh. Tak seronok sebenarnya. Dia seronok dia kalau kita buat depan-depan macam gini kan. Wah. Lepas tu kita cuba, baru kita dapat hasilnya, kita nampak sendiri apa yang kita buat. Saya pun dapat kongsi sama-sama. Walaupun saya ni pun tak berapa pandai juga, tapi bolehlah sedikit berkongsi-kongsi ilmu yang saya tahulah. Mungkin ada antara rakan kita yang pandai untuk menyelenggarakan ni, bolehlah berkongsi-kongsi sikit dengan saya jumpa saya ke, berkongsi pengalaman sikit. Okey. Seterusnya, kedua kita akan buat penyelenggaraan atau membersihkan kawasan kantar optik ni. Ni 1, 2, 3. Kita boleh buka dia tau. Boleh buka satu persatu macam ni. Pusingkan saja ikut arah jam. Ni kita akan nampak. Okey, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Kita tengok sini Ini kantar yang ni dia mempunyai yang ketiga ni depan dia. Macam mana rupa dia. Ni memang sejak PKP ni tak pernah guna, dia berkulat. Dalam ni pun tak cukup jelas, tak cukup bersih. Kita cuba bersihkan lah. Yang ni ada penutup dia, macam satu penutup lah. Kita just pusing je buka. Kita cuba bersihkan yang ni dulu. Bagi contoh, saya buka satu ni dulu. Kita tengok ada lagi satu. Bila satu lagi, kita buka menggunakan screwdriver. Kita ambil ini lah. Ni ada dua ni, ada macam kawasan lekuk ni. Kita pusing je. Hati-hati dalam ni mempunyai spring.
untuk dia guna mainkannya. Ni dia ada spring, kena jaga-jaga terbang spring sekejap gini kan. Ni spring dia. Jaga-jaga. Okay, kita lihat kat sini. Okay, spring dia. Ni kita buka balik. Ni boleh buka depan dia. Tengok. Ni kita asingkan. Kalau kita nampak satu persatu. Ni. Ini pun kita boleh buka lagi. Ambil surai balus ni. Satu persatu. Ni kena jaga ni. Hilang ni menangis nak cari kedai tak jual. Okey. Ni. Ini pun sebenarnya boleh buka. Ni kita boleh buka. Kita boleh buka. Kita pusingkan macam ni. Dia boleh buka. Kita boleh tengok dalam dia ada lagi kantas sebenarnya. Tak kecil. Oh. Dia macam tak nak dia buka dia keluar ni. Bagi rakan-rakan yang tahu ataupun ada ilmu macam ni, boleh kongsi-kongsilah sama kawan-kawan kita yang lain. Itu dia. Ni. Tu. Ni lagi satu. Susah pula nak keluar ni. Tu dia. Satu. Dan ni lagi satu. Okey. Ni dia. Ni ada yang dalam ni semua. Tengok. Semua ni kita kena bersihkan menggunakan tadilah cair pencuci kaca, pencuci lensa. Semua kita kena bersihkan. Halus cuci je. Cuci bersihkanlah. Cuci menggunakan ni. Sebenarnya benda lagi senang kalau kita gunakan putik kapas. Putik kapas tu lagi senang. Ini kita bersihkan. Ini dah lama sangat ni. Dia dah berkulat sampai. Tengok, berhati-hati. Benda ni kalau tak bersih, yang inilah yang akan nampak dia punya macam ada hitam-hitam lah, ada macam ada abuk-abuk sikit yang halus kat depan dia tu. Macam dah okey sikit. Kalau ada putik kapas sebenarnya lagi bagus. Jadi kita boleh bersihkan demi dalam ni. Sebenarnya yang ini yang sebenarnya yang kita akan nampak kalau ada macam abuk-abuk ini, sebab dia ni bahagian luaran. Ini yang kita perlu jaga sebenarnya. Yang dalaman ni macam ni, sebenarnya dia berada dalam, dia kurang berabuk berbanding yang ini. Bersihkan. Dah berkilat sikit dah. Nanti semua okey. Letak sini. Ambil. Ini pun siap. Sini.
bersih ni. Bersihkan dia. Bersihkan macam ni. Tengok macam dah bersih. Kalau kita nampak ada macam ada bau sikit, tadi dia punya spirit bukan jadi lebih kering lah. Sama ni bersihkan lagi kan. Kita bersihkan dalam dia. Dalam dia. Oh. Kan? Nampak dia berkilat sikit, bersih. Habuk ni. Tengok. Masih ada lagi sikit. Ni kalau tak bersih ni, kita dah nak buka susah. Kalau kita buat tak betul-betul, tak bersih-bersih macam ni, kena buka lagi sekali, 3-4 kali, dah satu kerja kita kan. Kalau kita buat bersih, kita hanya perlu buat sekali buka je, tak perlu sampai 2-3 kali nak buka benda dalam ni. Okey. Ini dia punya ni. Setelah kita bersihkan tadi semua kita dah bersihkan, kita pasang balik. Pastikan pada kedudukan yang betul. Kedudukan tempat yang betul. So, masuk ni. Ni masukkan ni. Okay. Kemudian kita masukkan ni. Ini atas. Kita dah bersihkan dah, nampak kedudukan dia. Okay, kemudian kita pasang balik dia punya ni skru. Skru tadi kita pusingkan. Pastikan dia masuk betul dia punya alur dia tu betul, supaya tak lari. Pusingkan dia. Pusing. Okey dah. Sampai dia berhenti. Habis siap. Tengok yang ni memang dah berkulat dah. Dia dah berbekas. Tapi kulat dah tak ada. Dia dah bersihkan. Okay. Lagi ni dia punya kelosong ni, dia punya bekas ni kena bersihkan jugalah. Adik saya ni alang-alang kita ni dah buka ni, kita bersihkan semua sekali. Okey. Bersihkan dalam ni. Kalau ada tisu basah ataupun wet apa pun boleh guna juga. Kita bersihkan ni, alkohol. Sampai dia bersih. Bersihkan dia. Okey. Dah bersih, kita masukkan ni pula. Okey, masukkan dia. Betul cara dia. Kat sini ada lubang-lubang skru. Ni ada lubang kecil. Ni lubang skru ni, kecil ni. Okey.
Okay, masukkan dia, pegang. Tengok kat sini ada satu ni. Ni. Ada kawasan dia, lekuk dia ni. Untuk kita skrukan dia. Kita ambil skru dia halus ni. Ni skru dia. Sangat halus. Tu dia. Dia skru balik semula. Okey. Selesai satu benda. Selesai Okey, nampak ada berfungsi. Kemudian kita masukkan ni spring dia. Masukkan spring. Kemudian masukkan dia punya ni, tutup balik semula. Kita kuncikan dia. Kita kuncikan dia balik semula. Okey. Ambil screwdriver, kita kunci. Nampak dia punya lekuk dia ni, kita pasang balik macam ni. Tu dia. Pusing. Sebenarnya dia ni boleh laras. Kita nak atas ke, nak bawah ke. Okey, itu sebagai pelaras je lah. Tengok ini dah boleh pakai balik. Pakai. Ni. Okey. Nampak? Dia ada gap sikit, maknanya laras dia tak habis. Jadi kita undurkan balik semula. Kita buka semula. Dia dah rapat. Dah rapat. Okey. Dah okey lah. Dah bersihkan, kita tutup balik semula. Kunci semula. Kunci tutup sini. Kuncian dia. Dan kita ambil ni, kita masuk balik, kunci ni balik. Okay, baik. Dah bersih. Okay. Kita ambil tisu basah, tisu tadi ni cuci. Tak payah cuci ni tak payah. Baru bersihkan dia. Bersih balik semula. Kasih dia bersih. Tadi kita dah ada pegang-pegang. Kita bersih balik semula. Okay. Langkah tadi benda yang sama. Kita buat langkah-langkah tadi sama pada yang ini juga. Sama, ni pun boleh buka juga. Benda yang sama. Okay, benda yang sama. Ulangi langkah tadi jugalah, samalah. Ini pun sama juga, tapi yang ini dia tak ada spring. Gelap sikit, bersih-bersih. Ini kantar ni pun kita bersihkan semula. Tu nampak tak? Nampak bersih. Tu dia.
Nampak? Nampak dalam dia. Nampak apa? Berhabuk. Okey, berhabuk Okey, buka. Buka semula. Nampak dalam dia. Tengok. Mana ni? Tu dia. Kita bersihkan. Pusingkan dia. Pusingkan dia. Pusingkan dia. Pusingkan dia. Buka. Kita akan bersihkan bahagian dalam ni. Boleh semula. Ambil ni, cahaya dia. Okey, dah basah. Tutup. Kan nanti tumpah. Kita bersihkan dalam ni. Ni guna dia blower. Blower pump. Okey. Dah bersih? Okey. Bersih. Kita pasang balik. Pasang. Hati. Okey. Ni kita pasang balik semua. Clear. Okey. Nampak dah. Bersih dah. Ini pun sama langkah. Kita buat benda yang samalah. Okey. Dah selesai kita bersihkan semua ni. Kita dah selenggara. Nampak pun dah bersih. Okey, kita pasang semula kat sini lah. Pasang semula satu-satu. Kedudukan dia ada 3. Ada yang 4, ada yang 3. Tapi yang ini 3. Okay. Tak kisah mana-mana dia boleh. Dia kedudukan dia tak kisah. Sebab dia boleh laraskan, boleh pusing. Tak ada masalah. Okay, kita pasang. Okay. Selesai. Tadi atas dah selesai, tengah dah selesai, bahagian ni pun dah selesai dari bersihkan, dari selenggarakan. Okey. Lepas tu kita akan buat bahagian pentas. Pentas ni kita bersihkan menggunakan kain ataupun ni lah. Ni. Kain pemboleh, kain lembut. Kat sini kita tengok pentas ni ada pelaras. Fungsi dia untuk melaraskan dia ni, melaraskan slide kaca untuk ke kanan ataupun ke kiri. Ini fungsi dia. Okey. Yang ini untuk stage yang atas ni. Ni ke sana, ke sini, ke sana, ke sini.
Dah macam PKP dah, ke sana ke sini ni. Okey, fungsi dia kita bersihkan. Lap-lap semua, kasih bersih. Bersihkan dia. Ada satu lagi, kita kena bersihkan bahagian ni. Ini adalah kantar untuk pencahayaan kat bawah ni. Nampak sini Ini di bahagian bawah dia. Kita boleh buka. Untuk yang ini model yang kira-kira baru, dia ada kat sini. Kalau bahagian lama dia tak ada yang ini, dia cuma ada ni saja, bahagian ni je. Okay, kita boleh buka ni, kita buka skru dia, pegang, buka, nanti kau terlepas. Tapi sebelum tu jangan lupa kita buka ni dulu ni. Kita buka, keluarkan dia. Keluarkan dia, lepas baru kita buka yang ni. Okey. Ini dua. Kita bersihkan. Ini model kira baru juga lah. Sebab sebelum ni ada model macam juga, tapi dia tak ada ini. Dia cuma ada bahagian ni saja. Kebiasaannya kalau macam model lama, dia ni saja yang ada. Ni akan letak kat bahagian sini. Ini model yang lama lah, tapi ini dah kira model yang baru jugalah. Dia macam ni. Dan kantar ni kita kena bersihkan. Ni. Kat sini kita ada kantar lagi, kita boleh buka lagi sini. Buka. Nampak rabuk dia pun, nampak rabuk dia. Ni kantar ni. Kat sini pun ada kantar lagi satu. Kita boleh buka dalam ni, tapi besar, jadi kita senang untuk nak bersihkan dia. Tak perlu nak buka macam yang ni tadi, macam untuk kantar optik tadi. Ini dia mudah, yang ni dia mudah. Okay. Cuma kita perlukan tadilah kita cari tadi tu dengan tisu tadi, kita lap. Ambil, kita lap saja. Lap, buang habuk, bersih dalam. Okey. Okey. Ini bahagian ni. Ini bahagian dia ada lain sikit. Kantar dia lain sikit. Nanti saya bersihkan dulu. Saya tunjuk dia ada bahagian dia tebal kat sini, besar. Saya tunjuk dulu sikit. Bersihkan dia bersih. Ini simple je lah ni. Ini bahagian ni dia tak berapa kotor sangat, sebab ada cuma untuk percayaan. Yang penting tadi kantar optik ini. Itu yang kita perlu. Okay, tengok ada abu tak. Kalau ada abu sikit, kita buang mungkin. Sebelum kita buat pasang balik semula. Okay, selesai. Selesai satu benda. Okay, yang ini pun sama, kita bersihkan dia. Dia berabuk. Dia berabuk. Okay. Ini function dia. Kemudian kita pasang balik semula kat sini. Nampak Okey, selesai satu benda. Tinggal ini pula. Ini adalah kantar untuk cara kaca untuk pencahayaan. Ini pencahayaan. Kita bersihkan dia.
tekan ni. Macam ni. Tekan ni. Okey. Dan kita bersihkan untuk hitam apa? Lama tak bersih ni. Okay, ada yang lama dia dah mula berkulat dekat bahagian dalam ni. Dia dah mula tumbuh kulat. Tapi yang ini macam cantik bersih. Bersih Okay, kita dah selesai dua-dua ni, kita pasang balik. Kita pasang balik. Skru kuncikan dia. Okey, selesai. Okey. Tadi kita kena tahu ni ada untuk pencahayaan. Dalam ni terdapat mentol mentol untuk pencahayaan dia. Nanti kita buka bahagian belakang dia. Kita pasang ni dulu. Ini kebentas dulu. Ini kebentas. Sini. Pastikan pusing betul tak masuk ni. Okey, masuk. Nampak berkilat, bersih, dah macam baru dah. Belum lagi, nanti ada lagi. Okey, dah selesai bahagian sini, kita bahagian bawah pula. Sebab kita akan buka bahagian bawah untuk tengok pastikan bab yang terbakar, kita boleh buka, boleh tukar yang baru. Ni bahagian bawah ni kita buka untuk lihat dia punya mentol. Sekiranya terbakar, kita boleh tukar. Cara dia buka ni, dia punya getah dia ni kita buka. Dia senang je, dia tak kuat sebenarnya. Dia cuma untuk melekatkan dia. Ni nampak, ni bahagian dalaman dia. Ini mentol. Mentol dia kalau terbakar, tak hidup, apa semua, kita tengok kat sini. Macam ni mentol dia masih elok lagi. Dia belum ada terbakar, dia tak ada kesan hitam, tak ada lagi lah. Maknanya dia masih boleh berfungsi lagi lah. Kita pastikan dia elok sajalah. Dah kita pasang betul. Pasang. Dah tekan, buka. Masuk pun tekan, pusing. Okey. Kemudian tak ada apa, kita pasang balik semula. Skru balik semula. Selesai bahagian mentol. Sekiranya mentol yang kita pasang baru pun tak menyala, tak hidup, kita tengok dekat sini ada satu lagi tempat yang kita perlu ambil tahu jugalah. Sebab dalam ni ada fuse. Kalau mentol dah tukar baru pun dia masih tak hidup lagi, masih lagi tak menyala. Kita tengok kita buka dia punya tu pakai screwdriver. Dia ada fuse. Cabut dia. Tengok kalau ni mana dia tak putus. Kalau dia dah tak ada, tak nampak dia punya satu macam dawai halus, maknanya dia dah putus. Okey, tak putus, kita pasang balik. Masukkan macam ni. Masukkan. Okey, masuk. Simple saja. Masuk. Pasang balik semula. Pakai screwdriver. Last sekali. Dah bersih semua, kita dah kita lap dengan kain. Kita dah buka bekas setiap jari kita, bekas-bekas kita pegang-pegang, kita bersihkan dengan kain lah. Ada kain lagi bagus, kain tisu basah pun boleh juga. Yang biasa untuk baby punya tu,
Kalau ada setengah orang tu dia bersihkan, dia gunakan pengilat kereta. Pengilat kereta, sapu kat kain, dibersihkan semua. Bersihkan kat sini. Jadi nampak macam baru lah. Tak ada kesan-kesan, semua tak ada lah. Jadi nampak macam baru. Lepas tu kita cuba. Kita hidupkan, try. Kita tengok. Pastikan dia pada keadaan tertutup. Kita angkat plug. Tengok. Okey. Alhamdulillah. Mikroskop kita sudah hidup. Fungsi cantik, jelas. Dah bersih. Okey. Mudah kan? Tapi sebenarnya taklah mudah sangat. Susah juga. Kalau orang tak biasa buat ni pun kadang susah juga. Tapi tak apa. Video ni ada, pelan-pelan kita buat, pelan-pelan kita belajar. InsyaAllah lama-lama kita akan jadi pandai lah kita buat melenggara mikroskop ni. Ok lah, begitulah tadi sedikit sebanyak pengetahuan, ilmu yang dapat saya kongsikan untuk rakan-rakan gunakan atau manfaatkan bersama-sama dalam menyelenggara mikroskop. Saya harap puan-puan dapat menjimatkan sikit belanja. Kalau tak buat sendiri, kalau kat luar pun sekarang ni pun perbelanjaan untuk menyelenggara mikroskop ni agak tinggi lah. So sampai sini je lah saya untuk penyelenggaraan ni mikroskop. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.